Assalamualaikum. Jumpa lagi saya Cikgu Diana, Cikgu Pendidikan Kesihatan kamu. Pada minggu ini, hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Minggu lepas kita dah belajar pendidikan jasmani, minggu ni pendidikan kesihatan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk yang kita belajar 2 minggu lepas, iaitu tajuk Fahamilah Daku, tajuk konflik. Sebelum-sebelum ni cikgu dah terangkan dekat kamu punca konflik, tanda-tanda konflik masa kita buat Google Meet tu kan. Okey, untuk hari ini kita sambung dengan tajuk yang sama, tapi hari ini cikgu akan terangkan pada kamu cara ataupun langkah-langkah menangani konflik. Kalau awak ingat lagi, konflik tu adalah tanda-tanda bila kamu dalam keadaan konflik, bila kamu dalam keadaan sedih, murung, marah, itu punca-puncanya macam selalu kena buli, kawan ambil barang tanpa kebenaran, sering dimarah tanpa sebab. Itu semua awak dah tahu kan? Okey, untuk hari ini kita sambung dengan langkah-langkah menangani konflik. Baiklah. Okey, cikgu teruskan dengan memberitahu kamu, menerangkan kepada kamu 4 langkah utama, cara ataupun langkah-langkah untuk kamu menangani konflik yang kamu hadapi. Antaranya, yang pertama, kamu perlulah memaafkan rakan atau adik-beradik kamu yang melakukan kesalahan kepada kamu. Maafkan secara ikhlas. Yang kedua, langkah yang kedua, bila awak melihat situasi ataupun keadaan itu boleh menimbulkan masalah, boleh menimbulkan konflik, kamu boleh jauhkan diri kamu dari situasi itu. Jangan cuba dekati situasi itu. Contoh, kalau ada kawan yang sering membuli kamu, selalu membuli kamu, memang kamu tahu dia adalah kaki buli, kamu cuba jauhkan diri daripada dia supaya kamu tidak menjadi mangsa dan kamu berada dalam situasi konflik. Yang ketiga, bila berlaku perselisihan faham, kamu perlulah bertolak ansur dalam pergaulan. Maksud bertolak ansur ni, kamu perlu bila ada masalah, bincang baik-baik, perlu bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, jangan terlalu cepat marah, bertolak ansur. Okey, yang keempat, menghormati perasaan orang lain. Sangat penting kita menghormati perasaan orang lain, kerana kita tak rasa apa yang orang itu rasa. Kalau di dalam keadaan sedih, awak janganlah ejek-ejek dia. Itu antara contoh kamu menghormati perasaan orang lain. Kalau contoh dia sedang menghadapi dia kehilangan ayah atau ibu, ada kematian, di dalam keadaan yang sedih, awak janganlah datang dekat dia, awak tanya macam-macam, awak ejek-ejek dia lagi. Tak boleh. Kena jaga perasaan orang lain. Saya tambah sedikit, antara langkah menangani konflik, kamu perlu tanamkan sifat sabar dalam diri kamu, dan cuba berfikiran positif. Sabar dan cuba berfikiran positif. Berfikiran positif tu berfikir secara rasional dan yang baik-baik. Kalau orang yang negatif ni yang selalu menghadapi konflik. Itu antara contoh-contoh langkah-langkah menangani konflik. Memaafkan, menjauhkan diri, bertolak ansur, menghormati perasaan orang lain, bersabar dan sentiasa positif. Okey, lepas ni cikgu nak bagi satu tugasan kepada kamu. Cikgu nak kamu senaraikan langkah-langkah menangani konflik menggunakan kaedah tapak tangan. Apa dia? Kaedah tapak tangan. Kejap lagi cikgu tunjukkan apa yang awak kena buat, ya. Okey, untuk aktiviti tapak tangan, cikgu nak kamu sediakan kertas warna.
Tak kisahlah apa-apa kertas warna tak kira warna apa-apa pun boleh. Gam. Okey. Pen, pensel atau pensel warna, dan yang terakhir gunting, juga buku tulis kamu. Buku tulis PJPK Okey, cikgu nak tunjukkan kamu macam mana kamu nak buat tapak tangan. Okey, kamu letak tapak tangan kamu di kertas warna kamu. Okey ni Gunakan pensel atau pen atau pensel warna. Cikgu nak guna pensel warna. Pensel warna, kamu trace ataupun kamu lukis mengikut tapak tangan kamu. Okey. Ikut tapak tangan kamu. Okey, sampailah tangan yang ni. Okey. Dapat ni. Dapat tapak tangan ni Okey, awak betulkan sikit. Apa yang cikgu nak awak buat, dekat tengah-tengah ni, awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat berapa tu? Muka surat 80. Okey, dekat tengah-tengah ni awak tulis tajuk dia. Apa dia tajuk dia? Langkah menangani konflik. Okey, ni dekat tengah-tengah Awak tulis langkah-langkah menangani konflik. Tak kisahlah awak nak guna pen ke pensel. Okey, lepas tu awak tengok dalam buku teks awak, yang pertama apa? Dia tulis. Tulis dekat tangan yang jari-jari tu. Memaafkan rakan atau keluarga. Okey, yang kedua. Tulis menjauhkan diri pada situasi konflik. Awak boleh tengok dalam buku teks awak Okey, yang ketiga. Bertolak ansur dalam pergaulan. Yang keempat, menghormati perasaan orang lain. Okey, yang kelima ni tambahan yang cikgu cakap, sabar dan positif. Okey, dah siap. Senang je. Awak dah siap. Okey, awak gunting. Ikut tangan tu. Awak gunting. Awak ikut je. Ikut. Jangan awak gunting perkataan yang awak tulis tu. Awak ikut jari yang awak dah trace tadi tu. Yang awak dah lukis tu. Okey, gunting. Gunting kemas-kemas. Okey, awak gunting. Okey, cikgu buang dulu ni. Okey, gunting. Okey, awak gunting. Okey, gunting lagi. Okey, dia lama sikit Okey, awak gunting lagi sampai habislah. Sampai pergelangan tangan ni sikit. Okey. Dah jadi ni dia akan jadi macam ni. Lepas tu awak ambil lah buku tulis awak. Okey, ambil buku tulis awak. Okey, tuliskan hari dan tarikh. Hari apa? Khamis. Okey, berapa bulan? 8
Julai 2021. Okey, tajuk dia konflik. Okey, dah siap tadi tu. Awak nak tampal. Terpulanglah. Nak tampal macam ni pun boleh. Kalau rasa dia panjang, macam ni panjang sangat, potong je, tak apa. Ni sebab jari saya besar. Okey, ambil gam. Okey, ambil gam, awak tampal. Tampal sikit-sikit je. Yang penting dia melekat, ni cikgu bagi contoh lah. Okey, cikgu nak tampal kat sini. Macam tu. Okey, awak tampal dalam buku awak. Okey, dah siap. Bagi murid-murid yang tak ada kertas warna, awak tak boleh nak dapatkan kertas warna, tak apa. Cikgu mudahkan tugasan awak. Awak guna buku tulis awak terus. Okey, apa yang awak kena buat? Mari kita tengok. Okey, sama juga. Tadi awak guna kertas warna. Sekarang kalau awak tak ada kertas warna, terus je lukis di dalam buku awak. Sama macam tadi. Awak trace awak punya jari. Ni jari cikgu besar, gemuk sikit kalau awak jari awak comel. Okey. Awak trace jari ni. Tak muat, tengok jari cikgu sampai tak muat, tak boleh masuk. Okey. Siap. Dapat macam ni. Sama juga macam tadi. Awak tulislah tajuk dia, apa dia? Sama dekat tengah-tengah ni tajuk dia. Langkah menangani konflik. Okey, sama. Nanti awak nak tulis pakai pen ke, pakai pensel warna pun boleh. Sama cikgu nak tulis juga. Tadi memaafkan rakan atau adik-beradik. Tadi cikgu tulis keluarga, tak apa, boleh mana-mana je. Adik-beradik. Okey, yang kedua, sama juga rujuk buku teks awak. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 80. Menjauhkan diri daripada situasi konflik. Okey, yang ketiga, bertolak ansur dalam pergaulan. Yang keempat, menghormati perasaan orang lain. Okey, yang kelima ni cikgu tambah. Tadi cikgu tambah sabar dan positif. Okey, dah siap. Tapi kalau awak rajin, awak nak warna pun boleh. Contoh saya nak warna yang ni. Saya nak warna. Saya nak warna perkataan dia je. Cikgu nak warna perkataan dia je. Tapi kalau awak nak warna semua sekali satu tangan ni pun tak apa. Nak buat corak-corak pun tak apa. Terpulang pada awak. Okey, itu saja tugasan awak untuk minggu ini. Okey, itu je tugasan awak. Awak ada dua pilihan. Sama ada menggunakan kertas warna. Ni menggunakan kertas warna. Ataupun kalau tak ada kertas warna, awak buat terus dalam buku tulis. Okey, terima kasih. Dan saya harap awak dapat siapkan tugasan awak. Dan siap macam biasalah, awak hantar pada saya dekat Telegram saya. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Jaga diri, patuhi SOP. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.